tentang air. Air merupakan satu khazanah alam yang tidak bernilai harganya. Kita perlukan air untuk menjalani kehidupan seharian. Kerana air ia sumber penting dalam menjana pelbagai bidang ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan penjanaan sumber tenaga elektrik dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, hampir 3/4 daripada permukaan bumi adalah kawasan berair. Begitu juga dengan tubuh manusia di mana 70% daripada komposisi tubuh manusia adalah air. Kajian menunjukkan bahawa manusia boleh hidup lebih seminggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa hari tanpa air. Ini menggambarkan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Terdapat beberapa contoh bagi sumber air bersih yang terdapat di muka bumi. Antaranya ialah sungai, laut, air terjun. Sistem agihan. Matlamat sistem agihan adalah untuk membekalkan air yang diminum pada tekanan dan kuantiti yang mencukupi. Kuantiti dan tekanan dianggap mencukupi apabila ianya menepati keperluan semua kegunaan air, termasuk untuk tujuan pemadaman kebakaran. Selebihnya berlaku kekurangan air, ia perlu tidak melebihi kadar minimal 15%. Keseluruhan sistem mestilah ekonomi, tahan lama dan senang untuk diselenggara. Keperluan sistem agihan sempurna. Sesuatu sistem agihan yang sempurna hendaklah memenuhi keperluan seperti berikut. Yang pertama adalah air mestilah bersih. Yang kedua, tekanan air sentiasa memuaskan. Yang ketiga, bekalan air yang mencukupi kepada pengguna-pengguna. Yang keempat, penyelenggaraan sistem agihan mudah dan ekonomi. Yang kelima, bekalan sentiasa mencukupi dan tekanan memuaskan semasa berlaku kecemasan. Yang keenam, bekalan hendaklah sentiasa ada walaupun berlaku kerosakan pada sesuatu talian paip. Yang ketujuh, rangkaian paip ditanam di bawah jalan melainkan tidak dielakkan. Seterusnya ialah komponen sistem agihan terdiri daripada yang pertama ialah paip hantaran, paip agihan dan paip retikulasi. Yang kedua ialah bilik air, 3 meter air, 4 tangki simpanan, 5 pelbagai jenis injap. Seperti yang satu, injap berhenti. Ia berfungsi sebagai digunakan untuk mengawal kadar aliran serta tekanan dan menghentikan aliran air. Injap yang bersaiz kurang daripada 100 mm adalah jenis stop cock, dan yang lebih daripada 100 mm adalah dari jenis injap sluice. Yang kedua ialah injap kupu-kupu, digunakan untuk mengawal kadar aliran sahaja pada paip-paip bersaiz melebihi 450 mm. Ketiga ialah injap sluice, adalah injap sluice yang digunakan untuk kerja mengeruk. Saiz paip mengeruk adalah 1/3 paip utama. Yang keempat ialah injap udara, terdiri daripada 2 jenis injap, iaitu injap udara orifice tunggal dan injap udara orifice kembar. Seterusnya ialah kaedah pengagihan air. Sistem berpam. Sistem berpam digunakan jika terus tekanan pengguna rendah atau pengguna berada di tempat yang lebih tinggi daripada sumber air yang telah diolah. Di dalam sistem ini, air yang telah diolah dipam terus ke dalam paip utama tanpa setoran. Kurang digunakan untuk mengagih air kepada pengguna. Inilah bentuk muka bumi. Pada kajian kali ini, tempat saya dan kumpulan saya pilih adalah kawasan Desa Solehah, Kemaman, Terengganu. Alasan saya memilih kawasan ini adalah kerana menurut kawasan ini memiliki tempat yang strategik untuk dikaji. Contoh kawasan yang kami adalah kampung ini merupakan sebuah perumahan yang besar. Kami telah memilih untuk mengambil kira 1/4 dari keseluruhan perumahan tersebut. Inilah populasi dan penduduk setempat. Sumber mengenai penduduk bulan ini adalah melalui penduduk sendiri. Sumber dari pihak MPKK Kampung Desa Solehah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad bin Rusidi. Nama kami saya 13 TKS 19 ayat 163. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis kawasan tanah, iaitu
kawasan tanah pamah. Itu kawasan tanah pamah ialah kawasan yang rendah, yang mendatar dan beralun. Kita boleh lihat, kita boleh dapati kawasan tanah pamah ni apabila adanya sungai, tasik ataupun paya. Seterusnya adalah ciri-ciri tanah pamah ialah tanah pamah tinggi tanah pamah adalah kurang daripada 200 meter, dan juga kebanyakan tanah pamah diliputi oleh tanah aluvium. Poin seterusnya adalah jenis paip yang digunakan, iaitu kami menggunakan paip jenis ABS, iaitu paip yang kami gunakan adalah mempunyai kelulusan daripada SIRIM, iaitu ia sangat penting kerana apabila menggunakan paip yang mempunyai kelulusan SIRIM, ia adalah berkualiti dan bagus. Seterusnya adalah permukaan paip ABS ini sangat tebal dan juga tahan lasak. Ia juga harga paip ini agak mahal, tetapi berpatutan kerana kualitinya yang sangat bagus. Seterusnya adalah susun atur paip di kawasan perumahan di Kampung Sura, Dungun Terengganu. Seperti yang kita boleh lihat, ini adalah contoh perumahan yang terdapat di Dungun Terengganu, dan juga susun atur paip yang dari atas hingga ke bawah. Berikut adalah susun atur bagi kawasan perumahan di kampung desa. Jadi ini adalah contoh lekaran bagi sesebuah rumah. Data yang diberi iaitu Q 175 liter capital per day, Q design bersamaan dengan 3Q average, pressure 15 meter, distance A to B 800 meter, distance B to C 650 meter. Menggunakan rumus Hazen-Williams, HL 1128 kali 10 kuasa 9 bagi dengan D kuasa 4.87 kurungan Q per 100 kurungan kuasa 1.85. Jadi berdasarkan jadual ini yang kami dapat daripada rumus Hazen-Williams, iaitu AB jawapan akhir head user iaitu 150 meter hingga 134 meter bersamaan dengan 16 meter, lebih besar daripada 15 meter. Jadi rumusan akhirnya satisfied, okey. Jadi juga dengan BC, C bersamaan dengan 149.72 meter hingga 105 meter bersamaan dengan 44.72 meter, lebih besar daripada 15 meter, iaitu ukurannya satisfied. Jadi rumusan akhir water tank berada di paling atas iaitu 150 daripada tanah. Pipe A 134 meter, B 121 meter dan C 105 meter. Sekian daripada saya. Terima kasih.